Yeah, before we get start, okay, what we're going to do today is, okay, kejap, continue and record. Okay, so as we are going to start on today, kita akan ingat tak hari tu cikgu ada stop halfway with your kebat. Remember or not? Okay, hari ini cikgu nak ajar kamu cara untuk menjawab soalan berbentuk kebat. Now, ada pelajar-pelajar yang mungkin tanya dekat cikgu, cikgu, soalan kebat ni actually we have trouble answering these kebat questions. Reason because adalah beberapa sebab. Betul kan? Apa masalah kamu yang paling biasa dengan soalan berbentuk kebat yang biasanya kamu dapat? What are the common problems that you all have with kebat questions? So hari ini, the reason kenapa cikgu nak mula dengan kebat, because pelajar, kalau kamu boleh tanya dekat your seniors lah, okay, ataupun budak form 4, form 5 yang belajar dengan cikgu memang akan utamakan soalan berbentuk kebat berbanding dengan soalan berbentuk fakta, because kebat is actually something that will help you for sejarah, okay, will help you at a point where you will you will have issue, betul kan? Okay, soalan fakta kamu ada isu, okay, kebat biasanya kamu boleh bagi jawapan, okay, dengan lebih baik. Dan untuk pengetahuan kamu pelajar, kebat tak ada masalah dengan skema. There is no schema for kebat. Okay, so itu yang cikgu nak share dengan kamu hari ini. Bagus, Tayanan, kalau tak salah, Tayanan, is it? Okay, he said that he answers kebat questions better. Very good, but are you answering it according to SPM ataupun your PT3 standard? Di dalam elemen yang kamu boleh dapat markah dalam peperiksaan. Itulah persoalan dia. Okay, sebab pelajar dalam SPM ataupun dalam you punya any national exams, okay, national exams, mereka ada beberapa standard yang kamu kena ikut. Kalau kamu gagal menepati standard tersebut, highest possibility you don't get your full marks. Okay, that full marks is our target today. Faham tak? Okay, so boleh kita mula? Okay, but before that, ada manusia yang belum masuk lagi ke? Masih yang on the way, kejap, let me just check. Oh, okay. Okay, I think most of you all are in already. Okay. No, because I understand it's a Saturday morning, susah nak bangun, betul kan? Okay, entah berapa orang yang kena marah dengan mak, okay, pagi-pagi suka bangun, okay, itu pun ada. Alright, now pelajar, kebat. Let's start with your kebat. Students, first of all, untuk menjawab soalan berbentuk kebat, kamu kena tahu, okay, 4 rules of kebat. Hi Vidyasri, okay, 4 rules of kebat. Pelajar, okay, benda pertama yang saya nak kamu buat, okay, ialah jangan tulis pada sehelai kertas. Jangan tulis pada sehelai kertas. Saya tak faham. You boleh tulis dalam buku. Buku sejarah kamu pun, tak ada masalah. Itu sehelai kertas jangan. Kenapa? Sebab saya tahu apa yang akan terjadi kepada sehelai kertas itu dalam masa 1 minggu. Hilang. Betul kan? Kalau hilang pun tak apa. You sudah hancurkan. Okay? But this idea that I'm giving you all will help you all the way until your form 5. This one I can guarantee. Okay? Sebab pelajar, masa kami buat perangkaan untuk kebat like 6-7 years ago, okay, I work with a very important person yang terlibat dalam pembentukan soalan-soalan kebat 7 years ago, okay, and that is the first year they introduced kebat dalam SPM sekalipun. SPM was the first one they introduced the kebat, and then only they started with T3. Okay, so that is what we are going to talk about today. Pelajar, 4 rules of kebat. First, I think some of you all know these rules, not all, some. Okay, pelajar, first of all, jawapan kamu mestilah logik. Cikgu, saya tahulah cikgu, jawapan saya mesti logik baru jawapan kebat. Betul. Tapi pelajar, tahukah kamu, jawapan kamu yang logik itu mesti matang. You know what is the meaning of matang or not? Matured. Jawapan kamu mesti matured. Contoh, saya tanya kamu, okay, apakah langkah-langkah untuk memupuk perpaduan kaum dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah? Now, jangan harap soalan ini ditanya dalam SPM ataupun your exam PT3. Okay, kenapa? Sebab I tell you some secret about kebat. Pelajar, do you know soalan kebat yang telah keluar dalam buku teks, buku latihan, okay, Sasbadi ke Pelangi ke apa-apa syarikat, peperiksaan percubaan ataupun peperiksaan sekolah-sekolah.
Okay, 99% will not repeat in your national exam, which means dalam PT3 atau SPM tidak akan ditanya semula. Saya pun tak tahu mana diorang simpan database ni, tapi biasanya soalan yang kami jumpa dalam SPM is new questions. The same goes to your PT3, but ada yang mungkin bagi tahu, sir, kan PT3 dah tak ada. Yes, PT3 dah tak ada, tapi you might have your final exam sebab mereka masih kena tentukan you punya streaming dan sebagainya, kan? Okay, so kalau sekolah dibuka semula, kita sedang masuk lockdown, 1 June onwards, okay? Saya rasa ramai yang gembira dengan benda tu, but no difference, right? Lockdown ke tak ada lockdown ke, but this is full lockdown lah finally, because cases are very very high. Okay, 8,000 plus is too much. Okay, and proud moment, Malaysia ranking nombor 1 sekarang. Kepada pelajar yang tak tahu pasal benda ni, okay, we are actually ranked number 1. Finally, Malaysia nombor 1 untuk corona ni. Untuk corona, we are number 1. Alright, we have beat a lot of other countries. Okay, mungkin ada yang tanya, sir, number of cases are still 8,000. Why India is 100,000 plus? Yes, tapi dia ikut peratusan, mengikut bilangan penduduk dan sebagainya. Ya, tayanan. Okay, it's according to the peratusan. Okay, for the number of people that we have, 8,000 cases are actually very high compared to them. 100,000 cases or 300,000 cases for a population of 8 or 9 million people is nothing. 80 million people. Sorry, 80 million people. Okay, 100,000, 200,000 is normal. Okay, but for us, for the number of people that we have, and the cases are very high. Okay, so let's go on, pelajar. So, jawapan kamu logik dan matang. Apakah langkah-langkah memupuk perpaduan kaum dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah? Apa jawapan yang biasa kamu akan bagi? Langkah-langkah memupuk perpaduan kaum dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah. Okay, kepada pelajar yang nak hantar chat answer, okay, please put it under Sarah Sejarah yang ada appearance ni, okay. Yang Mr. Sarah tu biarkan, jangan kacau. Okay, sebab yang itu saya tengah gunakan untuk rekod kelas. Okay, dan tempoh hari ada banyak isu tentang manusia mana yang buat melakukan aktiviti-aktiviti apa, Darsha? Melakukan aktiviti-aktiviti apa? Your answer is not complete. Aktiviti apa Tayanan? Apakah langkah-langkah memupuk perpaduan kaum dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah? Menganjurkan program yang mampu menyebabkan kesedaran. Sharvinya, okay, your answer is too general day. You must give specific answers, okay, but you give too general answer, biasanya akan ada masalah. Perlu mengadakan aktiviti perkhemahan, okay. Harus menganjurkan program yang mampu mengadakan aktiviti kumpulan, perlu mengadakan perayaan. Okay, now that is something that I'm looking at. Anjuran perayaan. 1, mengadakan aktiviti gotong royong. 2, mengadakan kempen, Hashita said campaign. Okay, 3. Now, one by one, I'll repair all your answers also. Bukan semua jawapan yang saya baca ni betul. Tanuja said, gotong royong again. Ceramah kesedaran. Ceramah, okay. Now, excellent. Okay, kita ada 4 jawapan paling utama. Betul. Okay, now, let me ask you all something. Let me tell you all something first. Okay, first thing, ada pelajar yang bagi jawapan campaign, betul tak? Pelajar dalam kelas saya, dalam cara saya mengajar pelajar-pelajar saya, very simple idea. The answer campaign jangan guna. Itu mengejutkan ramai pelajar. Sir, kenapa sir? My school I always use campaign, sir. Do you know campaign is an idea killer? For skema, okay, itu adalah idea killer. Sir, tak faham. Okay. Let me ask you a simple question. Bagaimanakah kamu boleh pergi, contoh, dari rumah kamu ke Kuala Lumpur? Dari rumah kamu ke Kuala Lumpur. Itu soalan dia. Tunggu. Saya bagi jawapan pertama. Lepas tu you boleh bagi jawapan. Okay? Jawapan saya yang pertama, dari rumah kamu, let's say wherever your house is, pergi ke Central Market Kuala Lumpur. Okay? Macam mana nak pergi? Saya bagi jawapan pertama, menaiki pengangkutan. Menaiki pengangkutan. Okey, sekarang kamu boleh bagi jawapan. Okey, pengangkutan sudah habis. Kereta api pengangkutan lah. KRT, MRT, bas, semuanya pengangkutan lah. LRT, pengangkutan lah.
So the only option you have, jalan kaki ataupun berenang. Betul tak? Jalan kaki atau berenang. Tapi masalahnya jalan kaki atau berenang adalah tidak logik. Betul? Tidak logik. Because, let's say you're staying in Johor, you tak boleh jalan kaki pergi ke Kuala Lumpur. Betul kan? Itu adalah tidak logik. Itu adalah apa yang cikgu nak maksudkan di sini. Pelajar, the answer campaign will generalize all your answer. Faham tak? Because the word campaign, okay, sudah ada dekat sana. Sudah ada campaign, dalam campaign kita buat ceramah lah. Dalam campaign kita buat gotong royong lah. Faham tak? So that answer is too general. So don't use this generalized answer. When you use generalized answer, you are in trouble. Because all the other answers, you akan jumpa dalam you punya skema, okay, atau you punya kertas jawapan, your teacher will always use this dekat you punya kebat. This symbol. Why this symbol? Dia ada itu garis, up and down, up and down. Why? Because jawapan berulang. Dia cakap jawapan berulang. Kenapa jawapan berulang? Because after tulis campaign, you tulis ceramah. Dalam campaign kita buat ceramah. So you have generalized your answer. So don't do that. Okay, first. Okay, now next. Pelajar ada yang bagi tahu gotong royong. Okay, gotong royong bagus. Tapi jawapan logik. Tapi adakah jawapan itu matang? Jadi saya tanya soalan yang sama kepada budak darjah 6. Apakah langkah-langkah memupuk perpaduan kaum dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah? Dia punya jawapan, ada kan gotong royong? Right? So your answer is still at that lowest level. So if it's at lowest level, skema pemarkan. You see, pelajar, I'm not talking about PT3, okay? I'm talking about SPM level. Why am I talking about SPM level? Because you don't have PT3, first of all. Okay, this year you don't have PT3. Saya tahu ramai yang pada hari itu tersenyum, gembira, especially kepada ibu bapa yang telah force you study betul-betul, tiba-tiba PT3 tak ada. Sekarang study betul-betul, for what money? We can still ask back, counter back, betul? Thank God. Okay, but still people, there will be an exam, okay, and this exam they will actually mark according to your SPM standard. Okay, your SPM standard, because KBAT memang SPM standard adalah apa yang diajar diunjurkan kepada pelajar-pelajar dan juga guru-guru. Okay, so kematangan tu macam mana? Pelajar, you see, for your KBAT marking, teachers are given two option marking concept. Satu, mereka boleh menggunakan konsep di mana we call that generalized marking. Generalized marking is the one that we are so worried about. Why? Pemeriksa akan ambil skrip jawapan kamu, dia baca first time. Okey, katakan markah penuh soalan tu 6, okey. Pemeriksa kamu berhak, berhak. Dia baca sekali, dia tengok, okeylah budak ni dia punya jawapan saya rasa boleh bagi 2 lah. Wait, sir, bukankah dia check, okey ini jawapan betul 1 markah, ini jawapan betul 1 markah. Itu second category. Ada 3 soalan yang kamu dalam any KBAT any papers SPM sejarah papers, you will have 3 KBAT questions by anyhow. Out of these 3 questions, mereka akan guna 2 methodology untuk memberi markah kepadanya. And salah satu daripadanya adalah apa yang cikgu bagi tahu, generalized marking. So generalized marking macam mana? Belajar very simple. They read 2 markah. Okay, fine. They give you 2 marks first, and then they will read again to find out if they missed out any of the points. And katakan masa dia baca tu, dia nampak ada kesilapan yang telah kamu lakukan. Tolak 1 markah. Ada lagi kesilapan, tolak lagi 1 markah. So, kalau ada lagi kesilapan, sudah kosong kan? So there is no negative marks in sejarah. Okay, so kosong saja. Okay, so what am I supposed to do? Make sure when you mempersembahkan you punya essay KBAT, you must impress your pemeriksa. So the first time dia baca, dia suka dengan you punya essay, dia akan terus categorize you dengan 6 markah. And then katakanlah ada kesilapan, you tolak pun 1 markah, 2 markah, you still end up with at least 4 marks. Ini adalah cara SPM. Okay, cara SPM. Now ada pelajar yang sir, is this only for sejarah or all the subject? As far as I know, for sejarah, yes. Ada lagi satu subjek yang menggunakan cara ini, yaitu English. English essay, SPM, mereka gunakan method yang sama. Okay, and this is not the method which is implemented only in Malaysia, pelajar. If you go and study in any universities, okay, any universities yang dikaitkan dengan Cambridge, Cambridge University, British Council, ini semua mereka menggunakan kaedah ini untuk mark. Okay, ini adalah cara mereka. BM, I'm not very sure, Tayanan. Okay, I'm not very sure.
Sebab setahu saya mereka akan beri markah mengikut points yang kamu tulis, but I'm not very sure. Okay, sebab saya pun dah lama tak tengok BM paper. Okay, so people, logic matang. Rules number 1. Rules number 2. Jawapan kamu mesti ada fakta, uraian, contoh. Ini saya tahu saya fakta, uraian, contoh. Biasakan diri kamu untuk menulis lagi satu benda which is inference. Secara inference ya betul, sejarah di inference. Tapi this inference is not your science inference. This inference is kesimpulan. Kesimpulan, okay? Bermaksud at the end of your entire answer, you tulis satu kesimpulan. Kesimpulan itu macam mana, pelajar? Dengar baik-baik. Pengajaran, bukan pengajaran, tayangan. Okay, this is inference, okay, in a way where, katakan kita punya soalan tadi, langkah-langkah memupuk perpaduan kaum dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah. So, you punya inference, kesimpulan. Jika langkah-langkah di atas diamalkan dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah, maka perpaduan kaum di dalam kalangan pelajar-pelajar dapat diwujudkan. Kesimpulan kamu. Okey, kesimpulan kamu. Tapi kesimpulan kamu datang dengan apa? Dengan harapan. Dengan harapan. Okey, ada yang cakap iktibar. Okey, iktibar boleh, tapi masalahnya can all the questions you find that iktibar or not is the biggest question that we have. Okay, so that's the reason why to simplify your entire inference, you tulis macam ni. Jika langkah-langkah di atas diamalkan, maka ia akan tulis balik kehendak soalan. You write back the whole question, you get your marks. Okay, so that will be for inference belajar. Okay, next. Jawapan kamu mesti ditulis dengan ayat lengkap. Now, here comes problem. Sir, malas. Berapa banyak soalan? So, kena tulis the ayat lengkap. Pelajar, you terpaksa tulis sebab essay. It is essay. Okay, kalau essay, you kena tulis ayat lengkap. Okay, kegagalan kamu menulis ayat lengkap, setiap jawapan kamu yang betul, setengah markah akan dipotong. Okay, setengah markah akan dipotong. Now, here comes another issue. Cikgu, kalau saya tulis, ada pelajar yang pernah tanya saya soalan ni, I think 2 tahun lepas. Okay, dia tanya dekat saya soal, cikgu dia ajar dia macam tu. Okay, ajar dia macam mana? Pelajar, dia punya essay, mereka akan tulis ciri-ciri yang pertamanya, ciri-ciri yang keduanya, yang ketiganya, semua dalam bentuk ayat. It's not number 1, dia put yang Y-A-N-G, keduanya. So they will write everything like that. Adakah jawapan macam tu diterima? Walaupun perkataan itu dalam ayat penuh, tetapi ia bukan penanda wacana. Kerana dia bukan penanda wacana, maka secara automatik you lose your marks. How many marks? Every correct answer, half marks will be deducted. Okay, half marks will be deducted. So ayat lengkap, tulis. Dan yang keempatnya adalah mewujudkan hubung kait. Hubung kait. Hubung kait dengan apa? Hubung kait dengan subjek soalan. Subjek ke objek? Objek soalan. Okey, saya BM ignore. Okey, saya BM ignore. Okey, hubung kait yang dimaksudkan ialah dia punya perkaitan. Okey, let's say tadi kita punya perkaitan soalan adalah mengenai siapa? Dalam soalan itu mengenai siapa? Soalan tadi yang perpaduan dalam kalangan siapa? Pelajar, betul kan? So kalau mereka tanya mengenai pelajar, jawapan kamu mengenai pelajar. Faham? Mengenai pelajar. Jangan tulis remaja, jangan tulis rakyat Malaysia, jangan tulis muda-mudi, itu semua jangan tulis. Nah, ada yang tanya, "Sir, bukankah pelajar itu rakyat Malaysia?" Betul. Bukankah pelajar itu remaja? Betul. Tapi lembaga don't want any of this. They want the subjek soalan saja dirungkaikan. This is the reason why they have actually given this idea, because mereka mahu mengelakkan pelajar-pelajar menghafal. Because saya remember, tempoh hari saya bagi tahu dekat kamu yang tahun tidak akan ditanya. Okay, ini adalah sebab dia. Okay, kalau dalam kebat mereka boleh beri keutamaan yang macam ini, bermaksud mereka memang tidak mahu kamu menghafal. Itu adalah sebab dia. Okay, so going on, pelajar. So this is the 4 rules of kebat. Okay, first, jawapan logik dan matang, ada fakta, ada huraian, ada contoh serta inference, ayat lengkap ditulis, hubung kait diwujudkan. 4 rules. Pelajar, you see, I'm not sure your school teachers have taught you all this or not. Have they explained things like this or not? Pernah? Untuk kebat? Kalau ada, bagus. Kalau tak ada, Tanuja tak pernah. Okay. Tayanan? Pernah tak cikgu kamu dekat sekolah dia ajar kamu benda ni? Tak pernah. Okay, pelajar, dengar baik-baik. You see, one of the main reason
why am I teaching you all this? Is because this information, you know, to whom they teach, not students, not students. They will teach this to pemeriksa kertas SPM, pemeriksa kertas PT3. Sir, kenapa diorang diajar dengan benda ni, sir? Because KBAT ada skema. Untuk jawapan KBAT, there is no jawapan. There is no, this is the correct answer. No such thing. Terpulang kepada pemeriksa untuk cek. Apa yang dia kena cek? Dia kena cek empat benda ni. Kalau ada logik matang, ada fakta huraian contoh, ada ayat lengkap, ada hubung kait, markah boleh diberi. Kamu berhak mendapat markah. So what you people are supposed to do, very simple day, every time you write a KBAT answer, check. Check for yourself. Faham tak? Ini adalah sebab kenapa cikgu share dengan kamu perkara ini. Okay? Now let's look into what we can do with KBAT. Tadi bila saya tanya, ramai pelajar yang bagi tahu dekat saya, sir, saya tak ada idea. Tak ada idea untuk menjawab soalan KBAT. Well, untuk PT3 kalau you cakap you tak ada idea, untuk SPM lagi gila deh. Untuk SPM lagi gila. You know why or not? For SPM, dalam the entire set, pelajar kamu akan menjawab sekurang-kurangnya 8 soalan berbentuk KBAT. Did you just say 8? Yes, 8. Okay, kamu akan ada 8 soalan KBAT. This is excluding the factual questions. Factual questions is separately. This one is separately. This one, KBAT alone, 8 questions. Oh, sir. But pelajar, do you all know, dengan hanya menjawab soalan berbentuk KBAT, 8 soalan tu, and kertas satu, your paper 1 objective, okay, you jawab out of 40 questions, you dapat dalam 25 betul. You sudah lulus SPM. Sudah lulus SPM. So, lulus bermaksud credit. With credit, at least C. 8 soalan KBAT saja kamu kena jawab. The same goes to your PT3 also. PT3 kalau you jawab soalan, kamu punya KBAT bagus, you memang boleh score. Reason because KBAT mereka akan ada at least 2 questions, no, 3 questions there in KBAT. Okay, PT3 kamu akan ada 3 soalan berbentuk KBAT. 3 soalan itu memang akan membuahkan markah yang maksimum. So that is the reason why I emphasize so much on KBAT. Because this is the savior. You mantapkan dia dulu, lepas tu the perspective that you look at every fact will be different. Okay, so let's start. Untuk pelajar-pelajar yang ada masalah, sir, saya tak ada idea. Ataupun sir, saya tulis jawapan, okay, lepas tu sir, okay, let me just tell you scenario dulu. Okay, scenario lain yang berlaku dalam exam hall. Satu, tak ada idea. Okay, tak ada idea. Masalah kedua, ramai pelajar yang komplain, cikgu, saya punya jawapan cikgu, saya sudah tulis, semua cantik cikgu. First question, and then jawapan saya berulang. Cikgu, saya selalu cakap, jawapan kamu di atas dengan bawah tu samalah. Oh, whiteboard blur. Oh, bukan whiteboard blur. It's actually the marker that I'm using. This one, can you all see? Okay, it's actually the marker. Saya punya marker kena curi. Kena curi. Ini marker yang biasa saya gunakan, yang besar. Okay, the other blue one is missing. Dan saya tahu culprit ni adalah anak abang saya, si Toyol. Nanti saya akan cerita mengenai dia, Toyol. Okay, Toyol is a cute character in KBAT. Okay, first, jawapan kamu ada masalah sebab no idea. Jawapan ataupun sebab kedua kerana jawapan kamu banyak berulang. Berulang macam mana? Pelajar, first answer you tulis, cantik lah. Lepas tu, your brain is supposed to, kalau ikut standard dia lah, dia akan masuk the next stage. Dia akan cuba cari jawapan yang lebih advance. Tapi masalahnya, kalau dia tak boleh naik ke level yang lebih advance, dia akan buat apa? Dia akan mula goreng balik benda yang sama. Saya tahu ada yang tengah bermonolog dalaman. Dia akan fikir, cikgu, you cikgu ke goreng-goreng ni orang? Okay, bukan. Saya cerita sebab itu bahasa yang kamu faham. Goreng. You know, I think boys always understand this. Kita selalu ada satu karakter yang suka goreng. Goreng bermaksud dia tak tahu apa-apa. Dia goreng, dia cakap total benda yang sama saja 2-3 jam. You know? Ya, kita selalu jumpa. Saya pun ada seorang kawan macam. You tanya dekat dia apa-apa, dia akan bagi jawapan sama. Cuma perspektif berbeza kononnya. Okay? Orang gila. Okay? Rojak itu lagi satu kes. Okay? Goreng lain, rojak lain. Rojak dia akan mix semua cerita jadi satu. Semua cerita jadi satu. Itu pelik dia. Itu pelik. Itu kes luar biasa.
Okay, Darshini said, my teacher, okay, kejap. Okay, but just give me one sec. Just check what Darshini just said. Bahasa, for essay, sejarah. Jangan risau. Dari sini, cikgu kamu tak pernah menghadiri kursus. I can guarantee this. I can guarantee cikgu kamu kalau dia tengah tolak markah untuk you punya bahasa, untuk essay sejarah, bermaksud cikgu kamu tak pernah menghadiri kursus. Because for sejarah, penolakan markah untuk bahasa tidak dibenarkan. Ini bukan BMD. Okay, you tengok, okay, you boleh tanya mana-mana pelajar saya yang form 4, form 5, okay? Even some of your, maybe your brother or sisters are studying with me, okay? Students, you tanya dekat mereka, apakah penanda wacana yang saya akan bagi tahu kepada mereka untuk digunakan dalam exam? 2 saja. Selain itu, seterusnya. Selain itu, seterusnya. Selain itu, seterusnya. Cikgu, kalau dia guna penanda wacana lain, boleh, saya benarkan. Satu lagi, akhirnya, cukup. Sir, kenapa saya tak boleh guna penanda wacana lain? Sebab you akan ada masalah. Apa penanda wacana lain yang kamu biasanya gunakan? Biasalah, pelajar-pelajar Cikgu Anand, you akan bagi jawapan-jawapan paling bombastik. Cuba penanda wacana. Saya suka dengar benda ni. Saya suka kacau Cikgu Anand dengan benda ni. You know, student dia akan bagi tahu dekat saya power punya penanda wacana. Justru di samping itu lagi natijanya Dipa, kemudian penanda wacana ke? Is it? Bukan kan? Kemudian it's not penanda wacana. Selanjutnya pada masa yang sama. Okay. Excellent. You ada banyak penanda wacana. Tambahan pula, tambahan lagi. Tambah lagi. Bukan itu saja. Bagus. Pelajar. All this penanda wacana put aside. Tengok Harish melalui perspektif yang lain. Lebih lagi. Lebih. Dengar baik-baik. Pelajar, jangan guna penanda wacana ini. Untuk sejarah. Untuk BM gunakan. Please use it. You jangan rekod benda ni bagi tahu Cikgu Anand, tengok dia cakap jangan guna penanda wacana. Jangan, okay? Pelajar dengar baik-baik. You see, for your KBAT, for your sejarah, jangan guna penanda wacana selain daripada, okay, the word selain itu, penanda wacana selain itu, ataupun seterusnya. Only these two. Yang lain jangan guna. Kenapa saya cakap jangan guna? Sebab you will end up writing a lot. I don't get it. Okay. Untuk buat you punya answer hebat dalam BM, biasanya kamu takkan guna selain itu seterusnya. Betul kan? Usually you don't use. Why you don't use? Because itu penanda wacana biasa punya cikgu. Itu sekolah rendah punya. Itu yang saya nak untuk sejarah. Yang power you simpan untuk BM. Sebab you akan bawa tabiat BM dalam sejarah. You know, you will end up writing a lot. When you write a lot, what will happen? You don't get your marks. Reason because you'll be writing the same thing. Goreng. You goreng benda yang sama. Faham tak? Itu sebab dia. Okay. So, now, pelajar. No idea, ulang. Okay. So, jawapan lain. Okay, bahasa. Like what I told you all. Okay. Okay, ada yang tanya. Sir, if we write a lot of EC, but we use the same penanda wacana, is it okay? Can, no worries. Kenapa? Sebab dalam sejarah tak ada penolakan markah untuk bahasa. Selain itu, seterusnya. Selain itu, seterusnya. Selain itu, seterusnya. Akhirnya, habis. Faham? Okay, jangan risau pasal benda ni. Because what are they supposed to tolak? Okay, untuk markah. Because when there is no penolakan markah untuk bahasa, they cannot do anything about. Okay, so ini masalah yang paling serius pelajar-pelajar ada. Hari itu saya rasa saya ada share dengan kamu satu idea, iaitu cara untuk menjawab soalan berbentuk hebat yang cikgu cipta, S equals to J. Benda ni cikgu rasa hari itu cikgu ada share. Betul tak? Soalan equals to jawapan. S ialah soalan, J adalah jawapan. Okay, now hari ini cikgu share dengan kamu, okay, the idea again. Tapi idea ni cikgu akan gunakan untuk soalan yang berbeza. Hari itu, kalau tak silap saya, the question that I gave you all was the bendera Malaysia question. Betul kan? Okay. Ramai pelajar yang sampai hari ini dia tak boleh percaya benda ni. Dia masih like, sir, betul ke? Ni soalan SPM. 100% this is actually soalan SPM trial exam. Ini trial exam. SPM question was lagu negaraku dan mereka tanya nama lagu tersebut. Malaysia boleh. Okay, Malaysia boleh. Alright. Now, first question, the bendera Malaysia. Second question was the ciri-ciri. And the third question is the question that I asked you all the other day. Kepentingan bendera sesebuah negara. Dan what do you do?
You take the answer from number 2, you use back now at number 3. Betul kan? The only difference is apa yang kamu beri sebagai fakta dekat atas, biru perpaduan, merah keberanian. Jawapan nombor 3 you buat apa? You reversekan dia. The contoh biru perpaduan, betul kan? Perpaduan you bawa depan jadi you punya fakta. And the warna biru itu you tolak ke belakang jadi you punya contoh. Contoh bukan huraian, contoh. Sir, lepas tu huraian macam mana saya? Pelajar, dengar baik-baik. Ada hari tu tempoh hari dalam kelas kita, okay, ada pelajar yang bagi tahu dekat saya, sir, I am actually what do you say, saya sedang menghafal huraian. Kalau kamu sedang hafal huraian, something is seriously wrong about what you're doing. Why I say so? Because I don't know from where you are memorizing a huraian from. Because dalam buku teks tak ada huraian. Dalam buku rujukan pun tak boleh ada huraian. Kenapa? Sebab kalau kamu perlu diberi huraian, okay, dalam buku teks, it's impossible. The book will be even thicker. Because huraian is the explanation that we do about what we understand about something. Isn't it? Apa yang kamu faham? Betul? Itu adalah sebab saya bagi tahu dekat kamu benda ni. Okay? So huraian you must create by yourself. How? Okay, contoh hari itu cikgu bagi tahu merah menunjukkan keberanian, betul kan? So kita sudah turunkan bawah kepentingan bendera sesebuah negara adalah untuk mewujudkan keberanian dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah. Okay, pelajar-pelajar sekolah. Untuk apa pelajar kena berani? Pelajar kena berani untuk menghadapi Syarwinia, very good, menghadapi dugaan, okay, menghadapi dugaan ataupun cabaran, okay, menghadapi masalah. Don't use the word masalah. Why I say don't use the word masalah? Because advance, cabaran, dugaan, okay, cabaran, okay, kita bincang pasal cabaran, okay, ataupun dugaan. Mengambil keputusan, betul Hashita, okay, sekejap, yang Hashita punya jawapan tunggu sekejap, okay. Now, mengambil untuk menghadapi cabaran ataupun dugaan. Bila dia akan menghadapi cabaran ataupun dugaan? In future, betul kan? Pada masa hadapan. Pada masa hadapan. Dari segi apa dia akan ada cabaran? Itu kawan 3 ekor. Siapa kawan 3 ekor? Menghadapi cabaran. Dari segi apa? Siapakah 3 kawan yang saya bagi tahu? Mana-mana karangan you buat, mana-mana topik you buat. Ini 3 benda you akan ada. Best. Politik, ekonomi, social. Dari segi menghadapi cabaran pada masa hadapan, dari segi politik, ekonomi dan juga social. Seperti yang dilambangkan melalui warna merah di dalam bendera jalur gemilang. Nokta. What is your fakta tadi? Keberanian. Dalam kalangan pelajar. Huraian kamu untuk apa? Huraian kamu untuk apa? Menghadapi cabaran pada masa hadapan. Contoh, seperti warna merah di dalam bendera jalur gemilang. Fakta, huraian, contoh kamu. Tayanan faham tak? Okay, sir, kalau warna lain saya nak guna, warna apa? Okay, you boleh guna warna biru. Biru untuk social, economy and politics. Sorry. Politik, ekonomi, social. Remember, these fellas are 3 friends. You letak dia dekat mana-mana tempat pun, you akan nampak advance. Orang akan cakap, pandai lah budak ni. Sebenarnya tak ada apa-apa. You know, it's a very simple answer. Okay. Kuning kedaulatan. Okay. Lagi, biru perpaduan. Okay, biru. Kita mula dengan biru dulu. Okay, biru ni untuk apa? Perpaduan, betul kan? Selain itu, kepentingan bendera yang lain adalah untuk memupuk perpaduan. Memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar-pelajar yang berbilang kaum. Okay, Syarwinia, don't stop. Kaum, stop. Don't stop. Koma, kaum. Lagi, geng dia siapa? Bangsa, kaum, bangsa, koma, dan agama. Ini cara dia.
Faham tak? Ini cara dia. You advancekan you punya jawapan. Jadi lebih matang. Okey, dari segi kaum, agama dan juga bangsa. Untuk hidup secara bersatu padu. Seperti yang dilambangkan melalui warna biru di dalam bendera Malaysia. Saja dengan jawapan, dua jawapan yang kamu beri, biru dengan merah, you sudah dapat 6 markah. Okey. Kalau kuning kedaulatan. So memupuk kesetiaan kepada raja dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah. Untuk menghormati lambang-lambang kebesaran di raja negara kita seperti yang dilambangkan melalui warna kuning. Faham tak? Ini adalah cara yang kamu kena amalkan. Okay, so this is the method S equals to J kita guna. Tapi, sir, adakah ini saja soalan yang boleh keluar? Tak, ada lagi. Soalan S equals to J ada lagi. Apa yang ada lagi? Pelajar, let's say pelajar. You punya kebat, okay? Soalan ditanya, okay, apakah cabaran-cabaran yang dihadapi untuk memupuk semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia? Cabaran yang dihadapi oleh kerajaan Malaysia untuk memupuk semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Ini soalan nombor 1. On the same question, 1A lah, A. B. Apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh Kementerian Pelajaran Malaysia bagi mewujudkan semangat cinta akan negara dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah? Okay, now you tell me which question is easier for you, the first one or second one? The first one or the second one? Setengah orang tidak perlu cintakan negara. Betul, Sharwin, ya? Okay. The second question is easier for you, betul kan? Why? Langkah saja, sir. Betul. Bagi advice saja. Dan kita selalu buat benda ni dalam subjek mana? DM. Betul kan? Langkah-langkah. Now let's try that answer. Apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk memupuk semangat cinta akan negara dalam kalangan pelajar? Bagi jawapan. Ada yang bagi tahu menyanyikan lagu negaraku secara penuh semangat setiap hari di sekolah. Okey, tapi sekarang sekolah pun tak ada macam mana menyanyikan. Okey. Ayo, sekejap. Berapa orang sudah mula lupa lirik lagu negaraku? Tengok, ada Pavis. Dia sudah lupa. Okay, not a big thing, okay, because it happens. Alright. Tapi jangan risau, jangan rasa malu. Sebab you cuba tanya, interview dekat rumah, siapa yang tahu nyanyi lagu negaraku? I think most of them cannot. Okay, especially saya pernah tanya soalan ni kepada sekali lah kepada abang saya, dia marah saya, lepas tu dia jalan. Tak tahu apa masalah dia. Dia tengah marah anak dia. Dia bagi tahu, everything you forget. Do you know whatever I study in my school, I still remember. Dia tengah marah anak dia. Anak dia baru darjah 2, okay? Dia lupa sesuatu untuk tulis dalam dia punya essay. Kena marah maksimum. Kesian itu budak. Tengah berdiri macam ni kena marah. Kesian. Saya pun baru balik hari itu dan saya terjumpa dia tengah marah. Saya tanya dia, you ingat semua benda dalam dekat sekolah? Mestilah saya ingat. You ingat saya siapa? Saya pelajar cemerlang tau. Saya suruh dia nyanyi lagu negaraku. You jump. Dia terus jalan. Sudah lupa. Itu adalah benda biasa yang berlaku. So lepas ni mak tengah marah, ayah tengah marah. Jadi, you say I cannot score history, right? Because I forget everything, right? You cuba nyanyi lagu negaraku. Terus jam. Tapi kalau bapa kamu jenis yang jangan. Nanti masalah lebih besar. Okay. Okay, now dia menyanyikan lagu negaraku. 1. Lagi jawapan lain. Apa lagi yang mereka boleh lakukan? Penganjuran bulan kemerdekaan. Excellent. Sharwinia. Okay, excellent. Lagi? Ya, sambutan hari kemerdekaan. 2. Okay. Joshua said rukun negara. Lagi? Apa lagi? Melawat mana? Untuk semangat cintakan negara. Melawat lokasi-lokasi bersejarah. Lagi? Very good. Museum, lokasi bersejarah. Lagi?
pertandingan mewarna. Herish, tengok saya sebut tayangan terus bagi tahu. Sir, lokasi bersejarah Melaka, bagus. Tapi Dave, pelajar, please remember this one thing. I always get this answer, but I always emphasize another thing to the students. Jangan rasa Melaka saja bandar bersejarah. Seluruh Malaysia, even tempat tinggal kamu akan ada faktor sejarahnya tersendiri. Cuma kita belum ambil tahu lagi. Please get to know that first before we go to Melaka. Why? Because Melaka punya sejarah adalah sejarah luar, okay, yang diwar-warkan. Sejarah kawasan kamu lebih banyak. Kalau kamu belajar daripada SP, okay, Sungai Petani, Candi Lembah Bujang is a very important place. If you are from Sunway, sir, sir, what is so great about Sunway? Pelajar, do you know Sunway? It's not Sunway. It's dia punya nama lain. Dia lah bekas kawasan perlombongan BJ Timah. You know, kawasan perlombongan BJ Timah. Kawasan itu dulunya dikenal sebagai Sungai Way Tin Mining. Sungai Way Tin Mining. Gabung jadi Sunway. Itu sungai SUN Way. Sunway. You see, this is the truth. Okay? Tapi kita tak perlu tak ambil tahu sangat. Faham tak? Okay, so dia ada sebab dia. And then mewarnakan jalur gemilang. Yes, actually itu adalah part of sambutan Hari Kemerdekaan. Okay, sambutan Hari Kemerdekaan. Lagi pertandingan deklarasi saja, it is all sambutan. Ternyata we are still talking about everything which is in that bulan kemerdekaan. Okay, bulan kemerdekaan. Okay, fine. Kejap. Tadi jawapan-jawapan yang kamu bagi apa? Okay, first, sambutan Hari Kemerdekaan. 2, menyanyikan lagu negaraku. 3, poster kemerdekaan. Devina still bulan kemerdekaan punya sambutan itu. Mengambil tahu, Hashita, mengambil tahu tokoh-tokoh melalui subjek apa? Sejarah. Pelajar-pelajar diwajibkan mempelajari subjek sejarah. And then keempat, tadi kamu bagi jawapan melawat lokasi bersejarah. And Josiah said, rukun negara. Betul? Kita ada 5 jawapan. Kan? Okay, excellent. Kita sudah habis dua-dua soalan. Dua-dua sudah habis. A pun sudah habis, B pun sudah habis. Saya rasa ada yang tengah. Wait. No, sir, kita jawab B saja. Betul kan? Dua-dua sudah habis. A pun sudah habis, B pun sudah habis. Tak faham. Kepada anda yang tak faham. Okay, kepada anda yang tak faham. Jangan jam, jangan terkejut, relax. Soalan sama, bukan Hashita, soalan berbeza. Ini langkah, ini cabaran. Sir, lepas tu macam mana mau habiskan dua-dua? Dengan baik-baik. Kamu bagi langkah, betul kan? Langkah. Langkah adalah benda-benda positif atau negatif. Positif. Negatifkanlah jawapan kamu. Jadi cabaran. Cabaran yang dihadapi oleh kerajaan Malaysia hari ini untuk memupus semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia ialah rakyat Malaysia kurang berminat untuk melawat lokasi-lokasi bersejarah. Sebaliknya, mereka lebih gemar melawat kompleks-kompleks membeli belah. Satu. Selain daripada itu, mereka juga tidak menghayati lirik lagu negaraku yang akan menyemai semangat cinta akan negara dalam semangat patriotisme dalam kalangan mereka. You get me or not? Jawapan positif, you negatifkan. Or negatif, you positifkan. This is S equals to J. Soalan equals to jawapan. Faham tak? Faham Confirm Okay. Next. Ini formula nombor 1 pelajar. Okay, ini formula nombor 1. Okay, kalau you all faham benda ni, okay, we can go on even faster. Okay. Next. Formula nombor 2. So you see, sir, bagaimana saya jimat idea dekat sini, you boleh nampak, betul kan? Okay, you answer one and then the same idea you take, you goreng balik untuk jawapan yang seterusnya. Tapi goreng kena ikut some criteria which is the rules of K-BAT. Okay, formula nombor 2. Formula nombor 2 ialah K, B, A, D. Sama kan? Sir, wait. What is K-BAT? Saja, what is K-BAT? Tell me, what is K-BAT? Tengok, sekarang ramai yang akan answer. What is K-BAT, Baja?
Yogesh, what is kebat? And Yogesh will be like, what? Ramai bagi jawapan. Kemarin berfikir arah tinggi. Cikgu, ini pun tak tahu ajar kami kebat dah. Tunggu dah. Tunggu. Dengar. Yes, I know. Kemahiran berfikir aras tinggi. Tapi berfikir aras tinggi untuk kita susah ke senang? Kadang-kadang senang. Kadang-kadang susah. Dia susah sebab ada masalah-masalah. Yeah, agree with that. Now, pelajar. How to counter the problem is our issue. Betul kan? Let us counter the problem. Let me teach you how to do it. Okay? Dengar. Mulai hari ini, untuk kebat, no more the old method. Old method is kemahiran berfikir aras tinggi. Jangan. Ini, jangan ikut. Lepas tu buat apa? Ikut cara cikgu. Cara cikgu apa? Dengar baik-baik. Mulai hari ini, kebat ialah kemahiran berfikir aras tadika. Cikgu, you jangan main-main cikgu. Saya budak form 3 cikgu, bukan tadika. Yes, I know. But I want you all to apply this. Mulai hari ini, amalkan kemahiran berfikir aras tadika. Sudah dapat tadika, lepas tu kita tinggikan. Kita tinggikan. How is that? Okay, kalau kamu nak tahu mengenai tinggi tadika, okay, dan mungkin ada yang tanya, sir, kenapa tadika, sir? Okay, saya kena introduce orang penting, VVIP. Remember Toyol saya bagi tahu tadi? Itu Toyol punya cerita. Very fast. Okay, manusia, I have my brother's daughter, Toyol. Okay, dekat rumah saya. Kenapa saya panggil dia Toyol? Memang itu kuti catan. Okay, kepada pelajar yang tak faham, kuti catan. Okay, small devil. Okay, at my home. Why? You see, she has this habit. Masa kecil-kecil dulu, okay, dia ada habit. Okay, masa umur dalam, I think 2-3 tahun lah. Okay, dia memang kuat makan. Food undisputed. Tapi dia takkan makan banyak satu kali. Dia akan makan sikit-sikit, tapi akan non-stop eat. Okay, and pada waktu petang dia ada satu tabiat. Dia akan ambil makanan daripada, the kuih, pisang goreng, badai, biskut, tawar roti, everything lah. Okay, bread, everything. Dia akan ambil, dia akan menyorokkan dalam rumah. Yes, nyorokkan. Dekat mana? Itulah yang saya pun rasa, tepi cushion, tepi cushion, tepi sofa, okay, belakang TV, semua tempat-tempat ni dia akan hide all the food. You boleh bayangkan, ada sekali saya terjumpa wadai belakang television. I was like, television makan wadai or what? Dia nyorokkan, okay, dia nyorokkan dekat semua tempat ni. Kadang-kadang dia punya drawer, okay, everything dia akan simpan. Pada waktu malam, okay, dia akan tidur dengan mak saya dekat, the ground floor room. Okay, so what happened is, one fine day, okay, saya pergi ke seminar kat somewhere, Bentong, okay, Pahang. Habis kat Bentong lebih kurang pukul 11:30 malam. So from Bentong to KL is very near. So what I did, I drive back. I reach back home about 1:32 AM in the morning. Okay, buka pintu, masuk, lock, saya pusing. Tengah-tengah rumah ada satu lembaga kecil berwarna putih. Satu rumah gelap putih. Degupan jantung saya rasa sudah keluar dan masuk tau. That is the level. 2 pagi dah, tiba-tiba ada satu benda tengah-tengah rumah. Saya tengah fikir, am I supposed to walk to the front or just open the door and run? Tapi dalam otak saya tengah fikir tau. Kalau open door, run. Masa tu filem Kancana baru keluar. So agak menakutkan. Because I remember dalam filem tu, you buka pintu saja tu hantu depan pintu, betul kan? Tapi saya beranikan diri. Saya cuba melangkah ke depan. 1, 2. Saya melangkah ke depan, itu lembaga Toyol pun melangkah ke arah saya. Enggak betul. And then saya terus, baru saya tengah cari Swiss. Mana Swiss? It's on my left, I know. Okay, saya tengah cari Swiss. Tiba-tiba lembaga itu berbunyi, bersuara. Sarah, hantu tahu nama saya. You confirm ini hantu cari saya. On lampu, because I find that sound, that voice is very familiar. Rupa-rupanya dia dengan dia punya biskut. Senyum. Terus tangkap dia, masukkan dalam bilik mak saya. Masa saya letak dia dekat bilik mak saya tanya, hey, where she went? She was just going around the house. Oh, okay. Namanya. You this girl. Then dia peluk Toyol.
And then saya buat apa? Saya ikat selimut mak saya pada kaki toyol. Because I don't want her to go away anywhere. Saya ikat, and then saya pergi atas, mandi, and then saya nak turun bawah balik, eat something. Saya turun bawah, benda pertama saya nampak dia. And this time lebih crazy, dia dengan the selimut. She is going around with the selimut. My mother tengah tidur tanpa selimut. And she don't even notice that. So you faham kenapa dia toyol. So this toyol has a very significant purpose in this kebat idea. Why? Masa dia pergi tadika, mak dia selalu paksa saya untuk mengajar dia. Dia masa tadika, you know lah, tadika, saya cikgu, so saya kena mengajar dia. So saya pun okay lah, no problem, I will take care. So, toyol pun datang, duduk dekat ruang tamu rumah saya, okay? Dia akan cakap, hey, you listen properly, you better study properly. Dia buat muka takut lah, tapi itu buat saja, itu drama maksimum. Okay? Dia terus, okay, now, saya bagi tahu dekat dia, you take the paper, take your book, sorry, take the book, write big A. So dia pun tulis. Tulisan dia memang cantik. So bila dia tulis big A, I was like, oh, very good. Now beside the big A, darling, you write the small A. Dia pun tulis. You tahu betul saya tengah rasa, betul lah belasah dia memang geram macam tu. Why? Ini small A. But whose mistake? My mistake. Because this is supposed to be the capital A and small A. Betul kan? Saya silap cakap big A, small A. Itu hantu tulis small A kat sini. Saya terus ambil buku dia, saya pangkarkan. Saya cakap, this is wrong. Small A is supposed to be like this. This is wrong. That is that very moment dia ambil buku, dia marah. Dia tengok saya, why you counting my book? Dia baling buku, stupid. Dia marah saya, dia jangan. You boleh bayangkan nasib saya. Saya boleh ajar 1,000 orang pelajar SPM. Itu satu toyol saya tak boleh ajar. Bapa dia cikgu pun tak berani ajar dia. Kenapa? Sebab dia marah terus, direct. You stupid lah, daddy. You know, that is extent like dia punya level. Okay. So back to what we were discussing here. Okay. So pelajar, this toyol taught me something. Was her answer wrong actually? Actually, no. Her answer is actually logic, betul kan? That is when I start to realize that I can learn something from the budak tadika. So saya pun mula observe dia lebih banyak. Saya observe dia lebih banyak, I realize ada 3 perkara mengenai budak tadika yang we always fail to notice. Yang saya nak bagi tahu dekat kamu. Okay? You tengok sekarang. Okay? Benda yang saya bagi tahu. Pelajar, untuk budak tadika. Untuk budak tadika. Di manakah dunia dia? The world of them. Where is their world? Where is their world? World bermaksud tempat dia orang punya comfort zone. Dekat mana? Rumah. Ini sorry, betul. TV. No, TV is actually object. Saya bagi tahu tempat. Rumah. Betul kan? Masa MCO, the first MCO, remember not? No school, nothing. How many days you managed to survive in the house? You'll be like, after 3 days, boring. Balik-balik tidur, TV, phone. Balik makan. Okay, benda ni saja kita tengah buat. But you realize, kalau kamu ada adik tadika, okay, dia ada saja aktiviti untuk dilakukan. You know, they have something to do. They will play with the toys, they will watch TV, they will look at the phone, they will go outside, they run around, they play around. And you will be like, dia non-stop, very active. Betul kan? Kenapa? Sebab untuk budak tadika, dunia dia adalah di rumah. Okay, first. Second, dalam dunia budak tadika, siapakah orang yang paling hebat? Yang paling kuat, yang paling fuyo? Siapa? Ibu bapa, betul. Kan? Okay, untuk dia bapa power. Kenapa? Bapa kuat. Botol yang besar adik tak boleh angkat, bapa boleh angkat. So bapa kuat. Ibu lagi kuat. Bapa kuat, ibu lagi kuat. Nah, kepada pelajar yang tak faham kenapa saya bagi tahu benda ni. I think girls, you all know this. No, boys. Bukan girls, boys. Papa tengah marah you. Dia tengah marah you. Tiba-tiba emak daripada kitchen tanya, why? What's going on? Terus bapa, no, nothing. Itu tone daripada tinggi terus turun. Dan kalau budak perempuan kena marah dengan ibu, biasanya bapa takkan masuk campur, betul kan?
Dan kalau dia masuk campur pelajar, percayalah, itu misi bunuh diri. Suicide mission. Sebab dia tahu apa yang akan berlaku next. Seluruh dunia, universal sama. Saya punya bapa selalu kena marah macam tu bila ditolong adik perempuan saya. My mother will be scolding my sister. Marah. Tiba-tiba, bapa saya masuk, dia bagi tahu. Never mind lah. Leave her alone lah. Finish. That was not a wrong dialogue at all. My mother, pause kejap. Quiet for a while. You believe me. The moment bapa masuk campur, itu adalah suicide mission. Kenapa? Sebab itu misal yang selama ini ke arah kamu akan berubah ke arah ayah kamu. And the first dialogue, common dialogue, you dengan you punya anak sama saja terus mula. Dua-dua side dia boleh bang tau. And you will be like, saya paling gembira. Kenapa? Masa tu saya akan larikan diri daripada rumah. Kalau saya tahu next aim saya akan kena, so untuk elakkan misal itu saya lari. Okay, saya akan balik sepetang yang boleh. Selamat. Okay, so dalam dunia budak tadika, dunia dia adalah rumah. Orang paling hebat adalah ibu, bapa, kan? Dalam dunia budak tadika ini, siapakah watak paling cool? Siapa paling cool dalam dunia dia? Siapa? Vigneswari, excellent. Diri sendiri. Yes, diri sendiri. Diri sendiri adalah watak yang paling cool. Kenapa cikgu cakap itu adalah watak yang paling cool? Because, dengar baik-baik pelajar, dalam dunia budak tadika, kenapa dia dianggap sebagai watak paling cool? Sebab, pelajar, kamu tengok, dia menonton kartun. Okay? Dia menonton kartun. Dia tengok Iron Man. Siapa jadi Iron Man lepas tu? Dia lah. Dia tengok Spider-Man. Dia jadi Spider-Man lah. Dia tengok cerita hantu. Itu Nun. Toyol pernah buat kerja ni. Pasal dia saya kena marah dengan mak dia. Kau tahu tak? Pasal dia saya kena marah. You can imagine. Itu apa Toyol tu buat? Dia tengok cerita Conjuring Nun, okay, dengan bapa dia. Okay. So hantu menakutkan. So dia tengok dengan bapa bila tengok, so scared, The next day morning jadi hantu. She wore the selimut on top of her. Cuba takutkan saya. Saya tak takut sebab saya boleh nampak dia lalu. Okay. So saya tengok dia tiba-tiba dia takutkan saya. Saya pun okay, I scared already. Saya jalan saja, you tahu mangkuk tu, dia, she is with her selimut, right? She cannot balance herself. Dia terpijak selimut itu, dia terlanggar satu gelas, the vase, jatuh pecah. Sebelum saya pusing, Toyol sudah lari. And the next thing, mak dia tanya, who broke that? I was like, no. Mak dia terus, you only came down, right? So you did that. Saya terus, no, it's mana mau cari dia? Dia sudah lari. I don't know where she went. Okay, so diri sendiri adalah watak paling cool dalam dunia budak tadika. Betul? Okay, now, pelajar, let me ask you this question. It's actually a question yang tadi kita buat. Apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh Kementerian Pertahanan Malaysia bagi menjaga keselamatan sempadan negara kita? Apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh Kementerian Pertahanan Malaysia bagi menjaga keselamatan sempadan negara kita? Apa jawapan dia? Meningkatkan tenaga buruh. Syarwinnya, mana ada buruh kerja dekat sempadan? Sempadan, border of the country. Soldiers. Okay. Alright. Menguatkan tentera. Kuatkan. Bina muscles. Okay, one. So far, tentera. Lagi? Apa lagi boleh buat? Joshua, okay, good. Menjalankan hubungan baik dengan negara sempadan. 2. Jawapan lain? Okay, kejap. How many of you who have problem for the flow? You don't get the flow of answer.
Sir, I get one and then I don't get another answer. Betul. Let me teach you. The problem is because you cannot look at the big picture. Sumpadan negara, sir. Rumah saya pun saya tak ada keluar, sir. Sumpadan macam mana? Very simple, I teach you. First, apply this. Apply this. Sempadan negara mana? Negara mana? Rumah. Okay. Siapa Kementerian Pertahanan Malaysia untuk rumah? Ibu bapa lah. Betul kan? Okay. Apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh ibu bapa kamu untuk menjaga keselamatan rumah kamu? Apa yang dia boleh buat? Letak security guard? Boleh? Boleh. Security guard. Depan 10 orang, belakang 10 orang. Satu kawasan kamu tak apa pencuri tak akan masuk. CCTV depan belakang rumah, okey, letak CCTV. Bagus. 2. Lagi? Okey, pasang CCTV. 3. Kunci rumah, betul. Okey, kunci rumah. Bagus. 3. Lagi? Apa lagi? Sebelum keluar daripada rumah, bagi tahu dekat jiran. Jiran, saya mau keluar, tolong jaga rumah. Tapi kalau jiran muka suspek, jangan bagi tahu. Okey, sebab nanti dia curi. Okey? 3, 4 lagi. Itu saya I don't get your answer. Pekerja what? Anjing, Joshua. Oh, bagi tahu jawapan anjing. Okey, anjing boleh? Membela anjing. Saja, inilah 5 jawapan. Pekerja rumah. Okey, the maid. Tapi I don't think the maid works very effective because mostly you all bring the maid to wherever we go. What? We don't let them to stay back home. Good. Okey, kita ada 5 jawapan tadi, betul kan? Inilah jawapan untuk soalan ni. Kamu sudah dapat jawapan tadika, betul? Sekarang tinggikan dia. Kita perlulah menjalankan hubungan baik dengan negara-negara jiran. Supaya kita dapat bekerja sama dalam menjaga keselamatan sempadan negara kita. Contohnya hubungan Malaysia dengan Singapura, Malaysia dengan Thailand. Next. Security guard. Tentera lah. Security guard, tentera lah. Meningkatkan bilangan anggota tentera menjaga keselamatan sempadan negara kita. Yang terdiri daripada tentera udara, tentera laut dan tentera darat. Kunci pintu. Okey. Lock the door. That is the rules. Okey, mak akan bagi tahu siapa tak kunci pintu rumah, betul kan? That is the law, betul? Apa yang kita kena buat? Menguatkuasakan undang-undang. Faham? Menguatkuasakan undang-undang. Dia yang tanya, saya anjing? Anjing. Senjata. Anjing punya kerja apa? Menakutkan pencuri, betul? The same goes to negara kita. Ada senjata, pencuri takut masuk. Betul? So, Kementerian Pertahanan Malaysia perlulah menyediakan lebih banyak senjata-senjata yang lebih moden. Faham? Okay, and what else? Ada yang saya tertinggal. CCTV. CCTV lah. Memasang kamera litar tertutup di kawasan-kawasan yang sering dicerobohi. Faham? Betul, Tanusri? Tanusri. Dia tanya satu soalan. Yes. So in our story, this is how you do it. Faham tak? A simpler idea and then you enhance it, it makes nicer. It will be nicer. Okay. So pelajar hari ini cikgu share dengan kamu 2 idea untuk kebat. Okay. And ada yang nak tangkap gambar, boleh. Okay. Pelajar, perkara yang cikgu ajar adalah berkaitan dengan kebat. Next week, what I will do is, okay, cikgu sejarah kamu dah sampai bab mana sebelum ni? I'm not sure what's the name, sorry. Bab 3, sudah hampir habis sampai bab 3. Okey. Pelajar, apa yang cikgu akan buat? Cikgu akan masuk dalam bab 4 atau I will go through all the keyword questions. Bab 1, 2, 3 plus kita boleh buat bab 4. Bab 4 tak banyak, Sabah-Sarawak saja. It's not very difficult actually. Okay? So I will do it for you all on our next session. Okay? And the notes I will posting kepada kamu melalui Star Tutors at me. Alright? Okay, so thank you so much people. Have a good day.